Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-99. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-40 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasaruhu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentera malaikatnya yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan suruhan orang kafir itu rendah, dan firman Allah Ta'ala itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat idh akhrajahu alladhina kafaru, yang bermaksud ketika orang kafir mengeluarkannya, menunjukkan bahawa walaupun hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah atas arahan Allah, namun antara penyebabnya ialah sikap permusuhan kaum musyrikin Mekah. Di dalam ayat ini juga menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana, yang bermaksud jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kerana melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu yang gundah gulana, melihat dari pintu gua Sur, bimbang kaum Quraisy dapat melihat dan menangkap mereka. Dalam satu riwayat menyatakan ucapan Sayyidina Abu Bakar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau aku yang terbunuh, maka hanya aku seorang sahaja yang wafat. Tetapi jika engkau wafat, wahai Rasulullah SAW, maka umat dan agama akan binasa. Seterusnya firman Allah Ta'ala, فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ,
Yang bermaksud, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ulama berbeza pandangan. Ketenangan dalam ayat ini ditujukan sama ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ketenangan di sini ditujukan kepada Abu Bakar kerana diri Rasulullah SAW selalu disertai dengan ketenangan. Seterusnya pada ayat wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, yang bermaksud membantu dengan bala tentera, malaikat yang tidak terlihat olehmu. Kisah berkaitan junud, tentera, telah dihuraikan secara terperinci pada ayat ke-26 siri lalu. Namun, bantuan tentera di sini ia bermaksud menanamkan kebingungan di dalam hati orang musyrik yang ingin membunuh, menangkap atau mengejar baginda ketika dalam perjalanannya. Mereka semua adalah tentera Allah untuk memelihara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur menafsirkan ayat ke-40 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa jika kamu tidak mahu mentaati Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menolongnya dengan kudrat dan kekuasaannya, sebagaimana Allah menolong Rasul semasa orang musyrik Mekah bersepakat untuk membinasakan dan menghalaunya dari kampung halaman atau memenjara baginda. Allah Subhanahu Wa Taala telah menolongnya ketika itu, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai pengawal peribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Sur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu yang gelisah melihat orang musyrik yang memburu baginda sambil berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya mereka melihat kesan jejak tapak kaki, tentulah mereka dapat mengesan dan melihat kita." Untuk menenangkan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wahai Abu Bakar, janganlah kamu risau dan gelisah hati, kerana Allah pasti akan bersama kita serta memberikan bantuan dan penjagaannya kepada kita." Secara tidak langsung, Allah ingin menyampaikan mesej di dalam ayat ini. Sekiranya kamu tidak bangkit turun ke medan jihad di jalan Allah, maka Allah yang akan menjamin dan memberikan bantuan kepadanya. Sama seperti Dia telah menolongnya sewaktu orang Quraisy memaksa Nabi berhijrah dan ketika Nabi bersama Abu Bakar di dalam gua Bukit Sur. Kemudian Allah menanamkan ketenangan pada hati Abu Bakar sehingga hilang kegelisahannya. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa risau kerana di dalam dada dan hati baginda penuh dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Bahkan Allah telah membantu dan mengukuhkan Nabi dengan diturunkan tentera malaikat seperti yang berlaku di dalam peperangan Badar, Ahzab dan Uhud. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan dan berada di Gua Sur untuk berhijrah ke Madinah, para tentera malaikat telah menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari dilihat oleh pandangan mata orang kafir. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa pemerintahan yang diasaskan di atas kesyirikan dan kekufuran adalah suatu kehinaan. Adapun agama Islam berdiri di atas kalimah tauhid yang mengesahkan Allah dan dilengkapi dengan hukum hakam serta akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang maha perkasa sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya, dan Dia maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan tepat. Allah Taala telah menolong baginda Nabi dengan kekuasaannya dan mengagungkan agama Islam di atas semua agama lain serta merendah-rendahkan orang yang memusuhi Rasulnya. Ayat surah At-Taubah bermula ayat ini sehingga akhir surah kecuali 2 ayat terakhir diturunkan ketika perang Tabuk. Asbabun nuzul ayat ini untuk menguatkan semangat orang mukmin untuk berjihad di jalan Allah, sekaligus menyingkap pembohongan orang munafik selain menjelaskan beberapa hukum yang mesti diikuti oleh kaum muslimin dan mencela orang yang tidak mahu mengikuti ajaran baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tabuk adalah tempat di antara Madinah dan Syria, iaitu 610 km dari Madinah dan 692 km dari Syria. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijrah selepas berlaku Perang Hunain dan Taif. Ditambah pula ketika tiba musim menikmati hasil buah kurma. Oleh kerana itulah, sebahagian kaum muslimin tidak turut serta bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berperang di medan Tabuk. Antara sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi berperang adalah kerana mendapat maklumat bahawa orang Rom telah mengumpul orang Arab yang memeluk agama Kristian untuk memerangi Nabi di Madinah. Oleh itu, peperangan tersebut bertujuan semata-mata mempertahan dan membela diri kerana terdapat ancaman dari pihak musuh yang membahayakan nyawa dan keselamatan umat Islam. Seterusnya, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-40 surah At-Taubah. Ayat ini merupakan pengisytiharan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin bahawa seandainya mereka tidak mahu keluar membela agama Islam dengan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegak dan menyebarkan agama Islam, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah pun menolong dan membantu baginda. Melalui ayat ini, kita diajak mengenang suatu peristiwa yang amat penting dalam sejarah perjuangan Islam, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Sur bersama sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu mereka sedang dikejar dan dijejaki oleh orang kafir Quraisy sampai ke tempat persembunyian mereka. Seandainya pihak musuh menjenguk sahaja ke dalam gua itu, sudah pasti mereka berdua akan ditangkap oleh pihak musuh kerana tapak kaki mereka berdua dapat dilihat melalui tepi gua itu. Namun dengan inayah dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berdua selamat. Pada saat genting inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suntikan semangat kepada sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya jangan bimbang dan cemas kerana Allah Ta'ala bersama mereka berdua dan memberi bantuannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-40 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-40 surah At-Taubah antara lain menceritakan tentang pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berhijrah, keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap janji Allah dan lainnya. Namun dari suatu sudut menarik tentang kisah ini ialah tercatat potret persahabatan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dirakamkan di dalam Al-Quran. Dalam kehidupan, penting untuk kita mencari seorang sahabat yang mampu membimbing dan membangkitkan semangat kita untuk menuju mencari redha Allah. Kisah ini memberi inspirasi bahawa tali persahabatan yang dibina kerana Allah adalah benar-benar wujud, bukan hanya sekadar teori di dalam agama. Imam Ibn Katsir di dalam kitab Tafsirul Quranul Azim menyatakan bahawa setiap persahabatan di dunia ini akan menjadi permusuhan di hari akhirat kelak, kecuali yang diniatkan untuk mencari redha Allah yang maha kekal, kerana itulah yang kelak dikekalkannya. Merujuk kepada ayat 40 surah At-Taubah ini, kita menyaksikan sifat rahmat dan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan memintanya agar tidak bersedih kerana bantuan dan pertolongan Allah pasti bersama mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-40 surah At-Taubah ini ialah, pertama, sikap tenang dan bergantung harap dalam segenap aspek kehidupan kepada Allah Subhanahu Taala sangat penting di saat seseorang hamba menghadapi ujian. Ia akan dicapai sesuai berdasarkan pengetahuan seorang hamba terhadap Tuhannya, keyakinan terhadap janjinya dan sangka baik yang ada di dalam diri setiap manusia kepada Allah Ta'ala.
Kedua, pesanan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, mengingatkan kita semua bahawa Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan hamba-Nya berada di dalam kesusahan ketika menghadapi ujian. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan bahawa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar dan disusuli kesenangan lain yang Allah berikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.